Apa yang dimaksudkan dengan qanaah? Qanaah yang bermakna ar-ridha bima a'tahu Allah, iaitu dia redha dengan apa saja yang Allah berikan pada dia daripada yang halal, dan sama sekali tidak akan terjebak dengan perkara yang haram. Dia redha dengan apa yang Allah tentukan untuk dia. Rezeki sekian, kerja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yamiddin. Wa ina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih وثوابه مغفرة ورضوان وحسن خاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita akan sambung pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi, daripada kitab-kitab tasawuf Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita sampai dalam muka surat 308, tu kan? Ya? Tajuk keutamaan qanaah. Apa yang dimaksudkan dengan qanaah? Qanaah yang bermakna ar-ridha bima a'tahu Allah, iaitu dia redha dengan apa saja yang Allah berikan pada dia daripada yang halal, dan sama sekali tidak akan terjebak dengan perkara yang haram. Dia redha dengan apa yang Allah tentukan untuk dia. Rezeki sekian, kerja sekian. Bukan bererti qanaah ni tak boleh kita dah kerja sekian, nak bekerja lagi ataupun cari lagi pendapatan lain, tak ada masalah. Cuma yang penting kita tidak melampaui batasan yang Allah tentukan. Ini haram, kita tak buat. Itu sudah dikira qanaah. Dia rasa alhamdulillah apa yang ada, dan kalau rezeki dapat lagi alhamdulillah. Ya. Bukan berarti qanaah ni tak nak banyak, cukup-cukup, tak nak. Kalau selagi benda tu baik, selagi benda tu halal, benda tu tidak larangan dalam Islam, maka dia terima, dia ambil, dia guna dengan sebaiknya. Redha, hatinya redha. Qanaah ni sifat hati, rasa tenang. Malah juga dikaitkan dengan zuhud. Kerana orang yang ada qanaah sudah pasti dia adalah zuhud. Dia takkan dia rasa tenang dengan benda yang halal, apa yang dia dapat. Walaupun orang yang sama taraf dengan dia dapat lebih, dia tak susah hati, kenapa dia dapat lebih ni aku, kan? Sampai hatinya tak tenang, sampai hatinya terganggu ibadah dan sebagainya. Tak sampai ke tahap tu, itu bukan qanaah. Orang yang qanaah dia tenang, walaupun kawan setaraf dengan dia pun dapat lebih ataupun kedudukan lebih, dipuji lebih, dia alhamdulillah tetap. Itu qanaah. Ar-ridha, dia redha dengan, memang dia yakin Allah dah tentukan dia tahap ni. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagi-bahagikan kehidupan mereka dalam dunia ni, maksud manusia. Kami yang bagi-bagikan.
Ini dapat lebih sekian, ini dah kurang, yang ni tinggi kedudukannya, ini rendah kedudukannya. Kami yang bahagikan, kami tentukan. Orang yang tidak ada qanaah, dia tidak redha dengan pemberian tersebut. Malah dia anggap orang tu dapat, dia pun nak juga macam tu walaupun dengan jalan yang salah. Jadi hilang qanaah kalau dia masih berangan-angan nak rebut apa yang orang lain dapat. Itu juga hilang sifat qanaah. Oh, dia boleh dapat macam tu, takkan jaga dia, aku pun nak macam tu. Sampai dia ada, bila ada sifat-sifat yang boleh menghalang dia daripada qanaah, antaranya hasad dengki, tamak halaba. Bila tamak ni tak kira ada halal haram kan, semua dia nak. Dengki, tengok orang tu lebih, jaga aku tak dapat, yang penting dua-dua tak dapat. Sudah kan. Jadi orang dengki ni, aku tak dapat yang tu, engkau pun jangan dapat. Kita cari benda-benda yang tak baik. Itu qanaah. Istighna, ada sebagian riwayat mengatakan sifat qanaah ni adalah istighna bil halal tayyib 'anil haramil khabith. Dia rasa cukup dengan benda yang halal yang baik, tak akan sama sekali terjebak dengan perkara yang kotor, yang haram. Lebih kurang makna tadi lah. Ay yaktafil mar'u bima yamlik. Dia rasa cukup seorang tu dengan apa yang dah ada, wala yatma' fi ma la yamlik, dan tak tamak pada orang lain. Benda yang ada pada orang lain dia tak tamak. Alhamdulillah, tapi dia buat kerja, dia cari rezeki, cari nafkah, dapat, alhamdulillah. Tak dapat, orang lain dapat, dia tak dapat, alhamdulillah. Kita tengok apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Hendaklah orang fakir itu bersikap qanaah. Qanaah ni bukan hanya perlu ada pada orang fakir, orang miskin saja. Orang kaya pun kena ada qanaah juga. Maksud dia tak tamak, dia dapat banyak, alhamdulillah, memang itu rezeki dia, memang itu pendapatan dia, halal. Dia tak tamak rakus nak ambil yang orang punya. Itu dah ada qanaah pada dia. Alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Tak semestinya hanya pada orang fakir. Lebih-lebih lagi lah orang fakir, sebab selalunya orang fakir lah yang tak dapat apa yang dia ingin, kan? Lebih-lebih lagi lah perlu rasa redha. Walaupun dengan kehidupan dia, redha bukan berarti dia tak bekerja, tak berusaha, tak payahlah saya redha je lah, dapat rezeki banyak ni lah. Rezeki takkan datang kalau tak berusaha. Dia kena ada kasbu dulu, usaha dulu. Tawakal, dapat, alhamdulillah, barulah ada qanaahnya. Bukan qanaah ni duduk tunggu goyang kaki, mana tak main, alhamdulillah, tak main pun alhamdulillah, kan? Itu tak kena caranya. Tawakal tak kena caranya. Qanaah tak kena caranya. Menjauhi ketamakan, tu antara benda yang lawan bagi qanaah adalah tamak. Tamak dalam arti kata nak benda yang walaupun tak halal pun. Tidak memandang apa yang mereka miliki. Satu lagi, tak bersyukur. Hilang qanaah. Dia tak pernah syukur, kata, aku ni tak pernah dapat lah. Padahal yang dia dapat tu dah banyak lah. Dan tidak rakus. Rakus juga menghilang sifat qanaah. Untuk memperoleh harta, tidak rakus untuk memperoleh harta. Perkara itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan sikap qanaah. Semua tu kena hilang, baru jadi qanaah. Tak ada tamak, tak ada rakus, hasad, dengki semua tu, walaupun dia tak sebut lagi di sini. Dan dia pandang apa yang ada pada dia tu, alhamdulillah, syukur. Perkara itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan sikap qanaah, dengan kadar minima dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, dengan kualiti paling rendah. Maksudnya apa yang dia ada. Kalau contohnya dia kaya, tapi dia makan cara orang miskin ni,
Tak nak, tak nak tu, tak nak ni. Itu bukan qanaah. Itu jadi bakhil pula. Kan? Tak, dia kena guna nikmat setara yang dia ada. Dia ada macam tu, dia guna macam tu. Di samping dia tak pandang orang lain lebih hina pada dia, tak pandang orang lain tu lebih tinggi, ataupun dia nak macam ketinggian orang lain. Dia ada, alhamdulillah. Tak hina pada orang yang tak ada. Kata engkau tak ada, tak pernah pandang hina. Jadi seperti dalam ayat surah Wad-Duha pada hujungnya, fa amma bi ni'mati rabbika hadith. Engkau ada nikmat, hadith. Hadith ni gunakan, kan? Salurkan. Kau guna, ada nikmat banyak, guna cara kemampuan kamu yang banyak. Tapi jaga, jangan terlebih sampai membazir, jangan terlebih sampai melampau. Guna tapi jangan sampai macam tu. Ni nikmat banyak, tapi dia tak nak guna setara yang banyak dia. Itu dia jadi bakhil, jadi tak mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau orang yang tak ada, dia guna cara dia tak ada, cara sikit-sikit dia, kan? Kalau dia guna cara orang kaya tadi, dah jadi melampau, membazir dan sebagainya pula. Perkara ini tidak bermakna dengan kadar minima dalam makanan, pakaian, tempat tinggal dan kualiti paling rendah, sekadar yang dia mampu. Arahkan cita-cita pada keperluan sehari-hari atau sementara. Sementara hidup dunia, jangan cita-cita sampai beribu tahun tu. Seperti mana Allah sindir orang munafik ni, angan-angan dia kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Lau ya'ammaru alfa sanatin. Kalau boleh lah, aku kalau boleh umur sampai 1000 tahun, aku nak buat ni, buat tu. Angan-angan tu macam dia umur 1000 tahun. Ni tak. Kita angan sekadar. Dari sudut amal, boleh kita angan panjang. Dari sudut kehidupan dunia, tak perlu kita angan panjang sangat sampai nak 1000 tahun tu, kan? Dari sudut amalan akhirat, kita boleh angan panjang. Aku kalau mau panjang 1000 tahun, aku akan buat masjid, akan buat ni mentafsir, mengajar ni. Angan panjang yang bab amalan dianjurkan. Dan setiap niat kita, angan-angan kita yang baik itu dah dikira catatan pahala di sisi Allah Ta'ala, bila ada niat yang baik. Ada hadis yang Nabi sebut, Allah tanya malaikat tentang amalan seorang hamba. Engkau dah catat semua amalan dia? Dah selesai ya Allah. Allah kata, ada lagi yang kau belum catat. Malaikat pun heran. Dia rasa catat semua, apa yang dia buat semua dia dah ada. Allah kata, ada lagi yang kau belum catat. Akhirnya malaikat mengaku, ya Allah, aku tak tahu dah, kan? Allah kata, dia ada niat yang baik, nak buat ini, nak buat itu, benda yang baik, engkau tak catat. Dia kata, ya Allah, itu barulah angan-angan dia, baru niat dalam termenung letak dahi gitu kan, nak buat ni, nak buat tu. Tak buat pun, tak jadi pun. Allah kata, catat, itu juga dikira amal yang baik. Walaupun tak sempat, lagi memang baiklah, memang sangat baik. Dan ada hadis yang Nabi sebut, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada amalan dia sendiri. Sebab apa? Niat yang baik itu lebih baik daripada amalan yang baik. Amalan yang baik, hari ni kita buat, okey, kita jadi ikhlas. Lagi ni 10 tahun mungkin, ni aku yang buat ni, engkau buat apa? Ni semua akulah. Dah terbatal pula amalan kita, kerana riak, kan, ungkit dan sebagainya. Tapi bab niat yang baik, boleh kita bangga? Nak bangga apa? Orang pun tak tahu kita niat apa. Tak dapat nak bangga, tak dapat nak riak ke orang niat kita, kan? Jadi niat telah dicatat pahalanya lengkap. Termasuk angan-angan lah. Sebab Nabi sendiri pernah angan-angan besar. Nabi satu malam pergi ke Gunung Uhud, kan? Kita tu dah pergi Madinah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita dapat buka, boleh pergi ke Madinah nanti, insya-Allah. Pergi Madinah, kalau boleh pergi ke Gunung Uhud. Memang kita
tak naik pun, banyakkan orang tak naik gunung Uhud. Hanya pergi ke makam syuhada Uhud, kan? Tempat kubur syuhada Uhud. Itu bukan gunung Uhud. Itu kawasan Uhud tapi bukan gunungnya. Tapi sunnah Nabi selalu bawa pergi naik atas gunung. Di tengah-tengah gunung tu, gunung Uhud ni, ada taman rekreasi. Apa nama bahasa Arab? Hadiqatu Jabal Uhud. Hadiqah Jabal Uhud. Taman Jabal Uhud. Jabal tu gunung lah kan. Jadi saya selalu bawa jemaah pergi, malam-malam kita naik duduk saja bersantai. Dia adalah tangga-tangga, dia duduk makan kat situ dan sebagainya. Jadi satu hari Nabi bawa ke situ, Nabi tengok pada gunung Uhud, Nabi tanya sahabat, kamu semua ni kalau ada emas sebesar gunung Uhud ni, apa kamu nak buat? Kan? Sahabat semua tak nak jawab lah. Allah wa Rasuluh alam. Allah dan Rasul je lah tahu. Kalau kita macam-macam, aku nak buat ni, nak buat tu, berangan macam-macam kan. Maka Nabi kata, aku kalau ada emas sebesar gunung Uhud malam ni, aku takkan biarkan di rumah aku sikit pun daripada emas tu sampai pagi besok. Maksudnya malam ni juga aku bahagi sampai habis. Sedekah sampai habis. Tu angan-angan Nabi. Ya. Benda tu tak ada pun, tapi tu angan-angan yang baik. Sebenarnya dia kata arahkan cita-cita kepada keperluan seharian dari sudut keduniaan kita, atau sementara mungkin kita bangun nak plan untuk anak ke mana, nak buat apa, nak beli untuk apa dan sebagainya. Benda yang halal silakan. Janganlah menyibukkan hati dengan keperluan lebih dari sebulan. Masya-Allah. Kan? Kita ni bukan sekadar sebulan, dah bertahun-tahun tu, 10 tahun tu kita plan, kan? Ini orang tasawuf ni. Tu. Jika anda menambahkan yang banyak atau panjang angan-angan, akan jauhlah anda dari sikap qanaah. Dia kata berat sikit nak dapat qanaah yang sebenar. Jadi dulu kita sebut dalam bab zuhud sama dengan bab qanaah. Ada qanaah umum, macam kita lah. Qanaah umum ni mudah-mudahan maksudnya kita tak berangan pun benda yang haram. Halangan pun nak yang halal, yang baik dan sebagainya. Dan kerja kita pun yang tu je, yang halal, yang jauh daripada perkara yang haram. Itu orang awam. Adapun orang qanaah yang khusus, jangan kata yang benda yang halal pun dia kurang-kurangkan. Dia akan kurangkan. Dia tak nak angan-angan panjang dalam hal halal pun. Dia sekadar dapat makan minum, apa yang sekitar kegunaan dia cukup. Itu orang yang khusus. Mungkin mereka min awliya illa salihin wa salih dan sebagainya. Tapi qanaah Nabi lagi jauh lah. Tak ada langsung nilai dunia ni, kan? Tak ada langsung nilai dunia dalam kehidupan Nabi SAW. Sehingga Nabi nampak kalau dunia ni, Nabi kata, kalau dunia ni ada nilai lah di sisi Allah Ta'ala, nescaya orang kafir, walaupun nilainya hanya sekadar seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk berapa ringgit? Tak ada pun nilai ringgit, tak ada pun nilai sen. Kalau macam tu lah Allah Ta'ala menilai dunia ni ada harga, nescaya Allah takkan bagi minum langsung pada orang kafir. Jadi bagi Nabi, tak ada lah, dunia ni tak ada nilai langsung. Sebab tu Nabi ditawarkan berbagai-bagai harta benda. Malah diberi makan ketika Nabi lapar sangat ni. Cerita satu ketika Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika Abu Talha Al-Ansari ni duduk sebelah Nabi lepas sembahyang subuh, Nabi bercakap dengan sahabat, bagi peringatan. Tiba-tiba Abu Talha minta izin pada Nabi nak balik. Balik ke rumah, tanya isterinya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ada makanan tak? Aku duduk sebelah Nabi tadi, dengar Nabi cakap lemah sangat. Rasa macam berapa hari dah tak dapat makan ni. Lemah, letih, suaranya tak kuat, kan? Rasa tak ada makanan, dan ada makanan lebih nak hantar kat dia. Muslim kata, ada, aku siapkan roti 3 biji untuk kita 3 beranak. Maksudnya Ummu Sulaim, Abu Talha dan juga Anas bin Malik, anak dia lah, anak Ummu Sulaim.
anak tiri Abu Talha. Jadi okey, tak apa, dia kata mai 3 biji tu suruh Anas hantar pada Nabi sekarang juga, Abu Talha kata. Jadi Muslim ambil kain dia, bungkus roti 3 biji tadi, masuk dalam jubah Anas, jangan bagi nampak. Pergi pada Nabi, bagi pada Nabi. Anas pun kata okey. Dia pergi pada Nabi, tengok orang ramai depan Nabi, tak tergamak nak bagi roti 3 biji tadi. Dia pun tercegat berdiri kat belakang sana. Rasulullah dah tahu isi hati dia. Rasulullah tanya, wahai Anas, adakah Abu Talha hantar engkau untuk hantar barang yang nak dikirimkan oleh Abu Talha? Dia kata, ya Rasulullah. So kata, tak apa, balik dulu, nanti aku datang. Tiba-tiba Rasulullah ajak semua ni, sahabat yang depan ramai ni, jom ikut aku. Saya nak tengok, ke mana? Kan? Dia pun dah menggelabah lah budak. Lari cepat-cepat pada Abu Talha, beritahu, ya Abu Talha, wahai ayah dia lah, ni Rasulullah ajak sekawan tadi datang ke rumah kita. Tengok Abu Talha menggelabah lah. Sekawan tadi, makanan roti 3 biji, tak ada yang lain. Masuk tanya isteri, ada tak extra? Tak ada extra, tak ada lebih, 3 tu je. Kata apalah, Rasulullah pun datang, tanya Abu Talha, mana makanan yang kau hantar tadi? Ini ya Rasulullah, 3 keping. Rasulullah Abu Talha duduk, tolong koyakkan roti ni, bagi jadi kecil-kecil. Maka jadilah membukit sikit. Suruh Ummu Sulaim buatlah cicahan dia daripada minyak zaitun dan sebagainya. Dah. Itu Rasulullah suruh Abu Talha panggil 10 orang masuk. Ya Rasulullah, 10 orang? Ni makanan 3 roti 3 orang. 4 orang okey lagi. Ni nak panggil 10 orang ya Rasulullah. Rasulullah kata, panggil 10 orang masuk. Dia pun taat perintah Nabi, panggil masuk. Dia orang maklumlah semua lapar. Makan macam makanan aku yang punya. Makan sampai kenyang, tak boleh nak habis dah. Dah keluar 10 orang. Rasulullah panggil lagi 10, ganti yang lain, ganti lagi 10. Sayyidina Anas kata, aku kira-kira tak kurang daripada 80 orang. 80 orang datang masuk. Dan aku tengok roti tadi membukit macam baru koyak tadi ni. Banyak tu juga. Kan? Dia nak sebutnya Rasulullah tengah letih lapar tadi tak fikir, mai 3 aku makan dulu. Tak, tetap utamakan yang lain. Itu qanaahnya Nabi SAW yang luar biasa. Qanaah tak pandang langsung kepada keperluan dia. Tak pandang langsung kepada keperluan dia. Malah apa saja makanan yang sampai depan Nabi, Nabi hanya cuit ambil berkat, maksudnya letak tangan dia sikit, bakinya serah pada sahabat. Tak pernah Nabi makan sampai kenyang, dah lebih, tinggal sikit-sikit baru bagi sahabat, tak. Begitu keadaannya. Dan juga seorang sahabat, Jundub bin Junadah, menceritakan satu ketika Rasulullah duduk, orang datang tu letak makanan depan Nabi. Tak makanan depan Nabi. Jadi makanan tu boleh untuk 3 orang je, 2 orang 3 orang. So, Rasulullah tengok sahabat-sahabat semua tengok makanan tu. Maklum kan, lapar, semua ahli sufa, orang miskin kat situ. Maka Nabi cuit sikit je, Nabi suruh mai datang makan. Jundub bin Junadah menceritakan bahawa aku tengok makanan tu daripada waktu isyraq, sarapan pagi ni, sampai orang azan zuhur, gilir orang datang makan, tak habis. Kan, dah duduk habis, orang lain pula datang sampai ke zuhur. Makanan yang sikit mungkin untuk 2 orang 3 orang tadi ni, tapi sampai ke zuhur masih ada lagi makanan, dan semua sahabat kenyang. Nabi tak pernah mengutamakan dirinya. Itu qanaah Nabi yang luar biasa, takkan mampu kita laksanakan. Jadi qanaah 3 peringkat tadilah. Qanaah bagi kita sekadar kita tapih yang halal cukup, yang haram tolak tepi, yang syubhat, yang ragu-ragu, tak pasti pun tolak lah, tak payah. Walaupun berpeluang untuk dapat, tolak. Dia qanaah khusus, yang halal pun dia kurangkan. Patut dapat contohnya 100%, dia ambil mungkin 20% saja contohnya. Itu qanaah khusus di kalangan para awliya. Lebih-lebih qanaah Nabi tak pandang langsung kepada keperluan diri sendiri. Jika anda mendambakan yang banyak dan panjang angan-angan, akan jauhlah anda dari sikap qanaah. Tidak diragukan, anda telah dinodai oleh sikap tamak dan kerakusan. Ketamakan dan kerakusan mendorong watak tamak, rakus dan kurang qanaah.
Al-Waqid Al-Layth berkata, jika Rasulullah SAW mendapat wahyu, kami mendatanginya dan baginda pun memberitahu kepada kami wahyu itu. Pada satu hari saya mendatanginya. Baginda bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, kamu diberi harta agar menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Kalau anak Adam mempunyai suatu lembah dari emas, nescaya ia mendambakan yang kedua. Ini tamak anak Adam. Kebanyakan manusia macam itulah. Kan? Apa yang dia dapat, dia tak syukur, dia tak nampak yang dia dapat dah. Dia apa dia? Nak dapat lagi yang lain yang belum dapat. Ini yang mula tamak tu tak nampak sangat. Kan? Nampak macam usaha, tapi semakin dia layan nafsu dia itu, maka akhirnya dia tamak sehingga terjebak dengan benda yang haram sekalipun. Kata para ulama, seperti orang yang mencuri. Orang yang mencuri yang juta-juta itu, dia tak berani nak buat tu kalau dia tak pernah buat curi yang kecil-kecil. Dia dah biasa ada yang kecil, itu dia biasa pula 1,000, biasa pula 10,000, biasa pula juta. Kan? Sebab dia mula daripada kecil. Begitu juga dengan sifat tamak yang rakus tu, yang haram pun dia bantai, orang punya pun dia ambil, sebab dia layan yang tamak mula-mula ni. Kan? Sehingga dia kalau seboleh-bolehnya dunia tu dia nak miliki seluruhnya. Kalau anak Adam mempunyai satu lembah dari emas, nescaya ia akan menambahkan yang kedua. Jika ia mempunyai 2 lembah, nescaya ia mendambakan yang ketiga. Hadirin, Nabi kata anak Adam ni kalau ada satu, dia kata aku dapat yang kedua cukup dah, nak stop dah. Dapat yang kedua, ni peluang nampak boleh dapat yang keempat ni, nak ganda lagi pula. Dapat 4, stop. Dapat 4, nak pula lagi 8, contohnya kan. Kalau macam tu, dia tak akan stop illa turab, kecuali yang boleh stop dia adalah tanah. Tanah mana? Masuk kubur. Baru sedar kan, baru nak stop. Penyakit tamak ni bahaya. Sukar untuk stop, sukar untuk diubati. Sebab tu kita kena belajar-belajar. Satu ketika bila ada peluang banyak pun, cuba kita ambil sekadar. Sebab tu dianjurkan apa yang kita dapat, utamakan sedekah, wakaf, kebajikan, tolak ke orang tu. Kan? Supaya latih hati kita ni jangan kena penyakit tamak. Bila tamak dia nak semua. Tak payahlah sedekah, nantilah kita labur dulu, dapat sekali ganda lagi baru kita sedekah. Dapat pula, nanti dulu, labur dulu baru kita sedekah. Itu dah mula tu, kena dah penyakit tamak sampai rakus nanti. Rakus terlibat dengan perkara yang haram. Jadi kita kena latih dapat penuh, sebahagian sedekah, sebahagian, supaya kita jangan ambil penuh. Itu latih supaya kita dihindar daripada penyakit tamak. Nescaya yang menambahkan yang kedua, jika yang punya 2 lembah, nescaya yang menambahkan yang ketiga. Perut anak Adam tidak dipenuhi kecuali dengan ketamakan. Dah kena penyakit tamak, dia tak cukup. Kan? Akan tetapi Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat, kecuali dia bertaubat illa man tab, kata Allah Ta'ala, kecuali kalau dia bertaubat. Taubat sungguh-sungguh, tinggal benda-benda haram, benda tamak-tamak tu tinggal. Tapi benda tu bukan senang. Sehingga sumbat masuk dalam penjara pun mungkin keluar mai tamak lagi pula. Susah, kan? Kena ubat hatinya. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kerakusan yang tidak mengenyangkan, iaitu kerakusan ilmu dan kerakusan harta. Satu yang baik, satu yang tak baik. Rakus ilmu maksudnya ilmu dia nak, walaupun dah belajar, nak belajar lagi. Dah pandai Quran, belajar lagi, nak lagi, tamak lagi. Itu tak apalah, itu yang baik. Tamak ilmu. Satu lagi, sebab tu kata para ulama takkan kenyang dengan ilmu yang dia ada. Dia dapat ilmu banyak dah, dia takkan stop. Dia rasa tak ada lagi, nak belajar lagi, nak baca lagi, nak jumpa ulama, tanya hukum hakam lagi, tanya lagi, bincang lagi. Seperti mana orang rakus dengan harta, dah banyak dah. Kau boleh tengok, dia dapat itu, kau boleh aku nak yang dia dapat tu. Nak yang tu, nak yang ni yang orang punya dan sebagainya. Wal'iyadzubillah.
Ingatlah bila kita ada angan-angan nak ambil yang apa orang punya, tu tanda kita dah kena penyakit tamak tu. Dah kena virus tamak. Kan? Kena hati-hati tu. Terpaksa kita kena ubati penyakit tamak tersebut. Sementara di tempat lain baginda bersabda, dua perkara yang membuat seorang menjadi tua dan beruban ialah angan-angan dan cinta harta. Menjadi tua dan beruban, dua angan-angan. Masya Allah. Banyak tu. Allahu Akbar. Jadi maksudnya patut dia dah Allah bagi warning tu, lampu dah menyala dah. Kan? Janganlah berangan dunia lagi. Stop lah sikit yang tu. Lepas ke anak pula, orang muda pula, kita berangan yang lain pula, angan akhirat pula. Kan? Bukan tu apa tu orang kata, sepatutnya aulanya orang tu lah yang bersifat qanaah lebih besar daripada yang lain-lain. Dalam hadis Nabi sebut qad aflah. Mana tadi hadis? Sungguhnya qad aflaha man aslam. Sungguhnya akan berjayalah orang yang menyerah diri pada Allah Ta'ala. Menyerah diri, tawakal pada Allah. Apa yang dia ada cukup hari ini, cukup Alhamdulillah. Wa razaqa kafafan, dan dia dapat rezeki yang cukup-cukup. Jadi orang yang sifat qanaah, dia semua nampak cukup. Tak pernah kata, kenapa tak dapat yang ni, kurang. Tak, dia tak nampak kurang, semua cukup. Walaupun dapat sikit, Alhamdulillah sikit cukup. Dapat banyak, Alhamdulillah cukup. Orang yang tamak tak pernah rasa cukup. Dapatlah banyak mana pun, dia rasa, tak cukup lah. Kan? Orang gaji kadang-kadang puluh ribu, tak cukup juga. 100,000 pendapatan dia, tak cukup juga. Kerana ada sifat tamak. Tidak ada qanaah dalam hatinya. Kata Nabi, orang yang selamat adalah orang yang serah diri, tawakal pada Allah dengan qanaahnya, dan dapat rezeki yang cukup-cukup, dan Allah pasti akan cukupkan apa yang dia beri. Jika demikian watak manusia ia tersesat dan binasa. Allah dan Rasulnya memuji sikap qanaah. Rasulullah SAW bersabda, kerananya berbahagialah orang yang ditunjukkan jalan kepada jalan Islam, hidup seadanya dan bersikap qanaah. Tidaklah diperhitungkan dari orang fakir dan kaya kecuali kecintaannya kepada hari kiamat yang didatangkan sebagai makanan dunia. Itu tanda orang kaya. Orang kaya dalam istilah kaya Islam bukanlah kaya harta, tapi kaya amalannya. Maksudnya dia kaya amalan. Seperti contoh orang yang musafir. Bolehkah kita kata dia miskin, tak ada duit? Kadang-kadang kita duit tak ada, cash, tapi kad ada, apa semua, harta banyak tempat lain. Tempat kita nak pergi, tempat kita simpan banyak. Dia kata kau tak ada duit, RM1 pun tak ada. Tak ada, ada kad ni. Kalau orang bodoh dia akan nilai kau miskin, tak ada duit. Orang yang cerdik tak apa, dia tahu dia ni orang kaya, nampak kekayaan dia. Begitu orang yang kaya pada Islam adalah kaya simpanan dia. Simpanan dia banyak di akhirat. Akaun akhirat tu penuh. Sedekahnya dan sebagainya. Ini saya terbaca lah, mungkin WhatsApp ni dah sebar-sebarkan. Jutawan yang tidak ada harta. Seorang jutawan yang tidak ada harta tu bos bank Ar-Rajhi tu kan. Jutawan tapi tak ada semua harta dia wakafkan. Buat masjid wakaf tu, masjid yang kedua di Mekah, yang paling besar, Masjid Ar-Rajhi tu kan. Selepas Masjidil Haram ada Masjid Ar-Rajhi tu. Ada wakaf komplek yang cukup besar, luas. Bukan satu je, banyaklah kan yang dia buat demikian. Tapi dia hidup sederhana, macam tukang kebun, macam pakaian biasa kan. Tak menonjol kemewahannya, walaupun dia harta banyak pada asalnya, asetnya banyak,
tapi semuanya dijadikan harta wakaf kebajikan. Ini orang kaya. Sebab kaya simpanan akhirat. Yang Nabi sebut, satu kita kata, yang Nabi kata apa? Mana di kalangan kamu yang suka harta sendiri pada harta orang lain? Sahabat terkejut. Semua kami ni suka harta sendiri. Tak ada siapa yang suka harta orang lain. Nabi kata, tidak, kamu kebanyakannya suka harta orang daripada harta sendiri. Barulah Nabi kata, apa yang kamu sedekahkan, itulah harta engkau. Apa yang kamu simpan, itu belum harta engkau. Tu mungkin harta anak nanti kau meninggal, jadi anak punya, jadi isteri punya, jadi harta orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni dikabur dengan kehidupan dunia, sehingga kita nampak yang kita milik itulah kita punya, yang bagi itu hak orang. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta, melainkan dengan kelapangan jiwa. Dia tak pernah rasa tamak, tu dia kaya. Dia tak perlu hak orang lain semua. Dia apa nak minta pada Allah yang maha kaya. Kita ni sibuk duk cari minta dengan orang, dengan Allah tak pernah nak minta. Bukan berarti kita tak boleh nak minta hak kita daripada orang lain ataupun ni tak. Tapi utama minta dengan Allah. Kalau hak kita kena tuntutlah. Jangan tuntut minta hak orang lain. Wahai manusia, baguskanlah usaha kerana hamba tidak memperoleh selain yang telah ditetapkan baginya. Maksudnya, kau buat yang terbaik sekadar kamu sebagai hamba. Allah dah siap dah untuk kau. Allah dah siap untuk kau. Allah tentu dah. Kau kerja penat macam mana pun dapat banyak tu juga. Kerja sekadar-kadar pun dapat banyak tu juga. Allah dah siapkan, dah tetap dah bagi untuk kau. Hamba tidak memperoleh selain yang telah ditetapkan baginya. Hamba tidak akan pergi dari dunia hingga didatangkan apa yang ditetapkan baginya. Maksudnya, bila dia mati tu, rezeki dia tamat dah. Kotlah dia mati dulu, silaplah dia pergi mati dulu, padahal rezeki dia banyak lagi nak dapat ke dia ni. Tak. Allah tentu rezekinya sekian, sampai situ habis dah. Tak ada dah. Hamba tidak akan pergi dari dunia tak mati hinggalah datangkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah kata kau dah peruntukan hidup kau kat dunia dapat 1 bilion contohlah angka tu. Kau guna 1 bilion tu lah masa kau kanak-kanak, remaja, dewasa dan sebagainya sampai mati. 1 bilion kehidupan kau. Harta yang kau dapat 1 bilion. Itulah makanan, itulah pakaian, itulah tempat tinggal, contoh. Jadi cukup habis 1 bilion, habislah umur dia. Dah cukup. Kan? Allah dah tentukan demikian. Iaitu keduniaan yang hina ini. Diriwayatkan bahawa Musa AS pernah bertanya kepada Tuhannya, siapa hambamu yang paling kaya? Orang yang paling qanaah, rasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala terhadap apa yang telah aku kurniakan. Itu orang yang paling bahagia, orang yang kaya. Dia tak pernah rasa tak cukup. Alhamdulillah, cukup. Siapa di antara mereka yang paling adil, kata Nabi Musa? Orang yang paling adil kepada dirinya sendiri. Ibnu Mas'ud berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ruh Kudus ni malaikat Jibril, berbisik pada hatiku bahawa seseorang tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Oleh kerana itu, bertawakallah kepada Allah dan tingkatkanlah usaha. Amal kamu, usaha ni amalan. Tawakal pada Allah Ta'ala dan tingkatkan amalan, buat amalan. Jadi rezeki Allah peruntukkan cukup-cukup untuk umur kita, tapi amalan tak. Amalan mungkin orang tu umur pendek, tapi amalan dia banyak, melebihi umur dia. Mungkin umur dia panjang, tapi amalan sikit. Amalan tak tentu dengan umur, tapi rezeki cukup-cukup dengan umur.
Habis rezeki, habis umur. Habis umur, habis rezeki. Tapi amalan tak. Contoh imam-imam kita, Imam Ghazali. Ni kitab kita baca ni. Dia dah habis umur dah. Dah masuk kubur, alam barzakh. Tapi amalan ni masih jalan. Ni amalan dia. Kita duk baca hari ni. Pahala jalan masuk. Kan? Begitu juga para ulama-ulama yang lain yang mengajarkan ilmu dan sebagainya, diguna pakai ilmunya seolah mereka masih hidup, masih beramal. Sebab tu yang Nabi sebut tu 3 perkara mati anak Adam kecuali 3 perkara, kan? Terputus semua amalan kecuali 3. Sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir kebaikan dia. Orang guna je sedekah dia tu. Mungkin dia sedekah sekadar 1 kaki je pembinaan masjid, tapi masjid tu kekal, pahala dia masuk. Dia sedekah hanya kadar 1 kaki. Kan sekarang kita jual ikut 1 kaki kan, sebagainya. Ini kita beli sekadar RM50 1 kaki. Tapi pahala jariah berjalan tak berhenti. Orang datang masuk semayang, masuk bertaubat, masuk dapat ilmu. Semua pahala untuk dia. Sedekatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu berjalan, ilmu imam-imam kita. Dan waladun salih yad'u lah, anak yang salih sentiasa doa. Maksud kita, bila kita meninggalkan anak, tinggal anak salih, kita meninggal dunia, anak salih ada, anak salih akan meninggalkan anak pula yang salih lagi, yang salih lagi, yang salih lagi, berterusan. Sebab tu doa kita bukan terkadar anak kita, zuriat dia. Ya Allah, lahirkanlah 2 zuriatku, anak-anak yang salih salihan. Zuriat tu sampai keturunan entah ke mana, sampai Allah putuskan keturunan kita, semuanya baik. Jangan sekali, ya Allah, Engkau lahirkan dari zuriatku anak-anak yang menentang agamamu, ya Allah, yang derhaka padamu, ya Allah. Dan minta juga satu lagi, semoga anak-anak kita terpelihara daripada kejahatan sekitarnya, termasuk kejahatan kita. Benda yang kita jahat, yang silap dulu, jangan bagi dapat ke anak. Kalau anak pun tiru kesilapan kita pula, tak mau, ya Allah. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami daripada kejahatan sekitarnya. Ibnu Mas'ud berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Roh Kudus bisik pada bisik pada hatiku bahawa seorang tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Oleh itu bertawakallah kepada Allah dan tingkatkanlah usaha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berwasiat kepada aku, Abu Hurairah, jika kamu lapar, cukuplah dengan sepotong roti dan segelas air putih. Masya Allah. Ketahuilah bahawa dunia itu akan binasa. Itu tingkatan mereka min awliya illa salihin. Cukup sekadar tu. Jangan tak lebih. Kita mana cukup yang tu kan. Itu baru lekat celah gigi je. Nak lagi yang lain dan sebagainya. Lagulah itulah hebatnya kehidupan mereka, orang-orang saleh, sahabat-sahabat Nabi yang tak mampu kita nak capai seperti kehidupan mereka. Tapi apapun kita belajar-belajar, kita cuba-cuba, kita buat-buat sekadar yang kita mampu buat. Di tempat lain Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jadilah orang yang wara', nescaya kamu menjadi orang yang paling banyak beribadah. Jadilah orang yang qanaah, nescaya kamu menjadi orang yang banyak bersyukur. Qanaah takkan jadi qanaah kalau dia tak ada syukur. Kalau tak ada syukur, takkan jadi qanaahnya. Itu tipu je. Oh, Alhamdulillah. Kena ada syukur pada Allah Ta'ala. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah. Itu salah satu. Tapi bukan cukup. Tak cukup dengan tu. Bersyukur iaitu kita guna nikmat yang Allah beri untuk kebaikan lagi yang lain. Kebaikan lagi yang lain. Kebaikan lagi yang lain. Nikmat kesihatan kita guna untuk beribadah. Contoh solat, puasa dan sebagainya. Dapat datang majlis ilmu. Nanti kita mensyukuri nikmat Allah beri pada kita. Cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nescaya kamu akan menjadi orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan bahawa seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat yang ringkas." Baginda bersabda, "Jika kamu solat, lakukanlah seperti solatnya orang yang hendak berpisah." Maksud macam kamu solatul muwadda', solat yang terakhir. Inilah semayang yang paling last. Lepas tu kamu akan mati. Agak-agak macam mana kita semayang? Punya khusyuk, kan? Tak peduli dah. Memang kalau boleh buat sembahyang 2 rakaat itu sejam, kita nak buat sejam. 2 rakaat tapi jadi sejam. Punya nak baca panjang-panjang, zikir lama-lama, sujud lama-lama, kan? Yang terbaik lah. Tu Nabi nasihatnya tu. Sembahyang kamu biar setiap kali sembahyang rasa macam tu. Payah ni nak buat macam ni, kan? Kita boleh sembahyang nak cepat-cepat, nak buat lagi, ada urusan lain. Tak apalah, tak khusyuk ni pun tak kira dah, lagi sembahyang lagi. Selalunya kita macam tu. Tapi Nabi nasihat, sembahyanglah kamu seperti sembahyangnya, solatnya orang yang hendak berpisah. Jangan mengucapkan perkataan yang mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Jaga perkataan, nanti kau menyesal. Terlajak cakap. Himpunlah keputusan yang ada di tangan orang lain. Himpunlah keputusan yang ada di tangan orang lain. Macam mana terjemahan dia ni? Tak apa, kita tinggal 2 ayat tu. Auf bin Malik Al-Ashja'i berkata, kami 9, 8 atau 7 orang berada di samping Rasulullah SAW. Baginda bertanya, mengapa kamu tidak membai'ah Rasulullah? Bai'ah ni buat perjanjian setia dengan Nabi SAW. Kami bertanya kembali, bukankah kami telah membai'ah anda ya Rasulullah? Baginda terus bertanya, mengapa kamu tidak membai'ah Rasulullah? Apa lagi ni? Kami lantas membentangkan tangan kami lalu membai'ahnya. Selalunya bai'ah ni akan berpegangan tangan, bai'ah dengan Nabi. Tapi kalau perempuan taklah, Nabi tak pernah bai'ah berpegangan dengan perempuan. Kadang perempuan ramai, Nabi selalunya bentang kain. Dan perempuan ramai pegang ujung kain tu, Nabi pegang sini. Mengapa kami lantang bentangkan tangan kami lalu membai'ahnya? Salah seorang di antara kami berkata, kami telah membai'ah anda, lalu untuk apa kami membai'ah anda lagi? Jawab Rasulullah SAW, agar kamu berbai'ah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hendaklah kamu mendirikan salat 5 waktu serta tunduk dan patuh. Berkatalah dengan suara lembut, janganlah meminta apapun kepada orang lain. Itu diajarkan qanaah khusus. Dengan orang jangan minta. Nak minta Allah. Ini qanaah khusus. Qanaah yang tingkatan para sahabat salihin, awliyaillah salihin. Kita boleh belajar buat. Kalau kita ada hajat dengan orang tu, contohnya nak minta lah pada dia, dahulukan Allah dulu. Solat hajat kita, minta doa dulu apa semua, InsyaAllah Allah mudah je urusan. Hendaklah kamu janganlah minta apapun kepada orang lain. Selanjutnya Auf bin Malik berkata, sebahagian dari orang-orang ini melembutkan suaranya dan tidak meminta kepada siapapun. Nabi ni bila nak nasihat satu benda, Nabi akan masuk benda yang penting dulu. Bai'ah agar dirikan salat tidak sekutu pada Allah Ta'ala, demikian, barulah penghujung yang Nabi nak fokus tu. Muhammad bin Al-Wasi' membasahi rotinya dengan yang kering dengan air lalu memakannya. Kemudian dia berkata, siapa yang berasa cukup dengan ini, ia tidak akan berhajat kepada siapapun. Maksud benda makanan yang simple tu semua boleh dapat. Jadi cukup dah. Tak berhajat dah pada benda-benda yang kat tangan orang lain. Daripada orang lain tak payah nak minta-minta lagi. Dah ada cukup, boleh makan. Tu qanaahnya khusus para awliya, para salihin. Sufyan berkata, yang terbaik dari dunia anda adalah yang menjadi ujian bagi anda. Yang terbaik
dalam kehidupan kita di dunia adalah banyak ujian. Tak cukup makan, tak cukup tu, tak cukup banyak. Lagi banyak ujian, lagi tanda dia ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi ujian tu tak semestinya benda yang tak cukup. Kadang-kadang ujian dalam bentuk yang diberi lebih-lebih. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, kami akan uji kamu dengan benda yang baik dan juga dengan benda yang buruk. Buruk tak cukup, tak dapat, orang ambil dan sebagainya. Baik, dapat banyak, semua mewah. Kami juga uji dengan saluran tu. Terkadang ada orang dia dekat dengan Allah Ta'ala ketika dia senang lenang. Waktu senang dia rajin buat ibadah, datang masjid, semayang, celengkap, datang majlis ilmu semua. Bila Allah tarik nikmat, dah tak, malas nak pergi lah. Tak nak buat, down habis, semua tak boleh buat. Semua tak nak buat dah. Tinggal solat, tinggal ibadah, tinggal kuliah, majlis ilmu pun tak datang. Dia gagal waktu dia ditarik nikmat. Allah nak uji tu, kod ni, kod tu. Ada orang pula terbalik. Waktu susah tu lah dia rajin buat ibadah, dia rajin sedekah, masak apa yang ada, hantar ke orang tu, bagi pada orang ni. Sikit-sikit sekadar yang dia ada lah. Kan? Dia tak dapat pun tak apalah. Tapi bila Allah bagi longgok kekayaan pada dia, dah jadi lain. Tak ingat Allah, dah mula bakhil, kedekut, terlibat dengan benda haram dan sebagainya. Gagal juga. Allah nak tengok kedua keadaan, waktu senang, waktu susah. Ni pun aku nak engkau berjaya, yang ni pun nak berjaya juga. Itu yang terbaik. Dan satu ketika saya nak Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia datang menziarahi Nabi SAW waktu Nabi sakit demam, penghujung-hujung hayat Nabi lah. Nabi demam panas, sehingga dia duduk sebelah Nabi tu. Nabi ada kain di atas badannya. Dia duduk tu pun dah rasa bahang panas badan Nabi. Dia kan, kita kalau demam kena rasa macam tu baru rasa panasnya. Ni dia duduk tak sentuh Nabi lagi dah rasa bahang panas. Maka dia kata, ya Rasulullah, engkau punya panas ni seolah-olah 2 kali ganda kepanasan kami. Kalau kami demam, katalah kita 37 dah demam Kalau 2 kali ganda, kan apa? 70 apa? 74 74. Tu kepanasan Nabi tu. 2 orang punya panas. Macam mana? Dan kenapa begini? Nabi kata, adakah kerana Allah juga nak bagi pahala pada engkau 2 kali ganda ya Rasulullah? Kerana panas 2 kali ganda, pahala pun 2 kali ganda. Rasul kata, ya. Seorang tu bila besar ujiannya, dia bersabar, besarlah pahalanya. Lagi besar ujian, lagi banyak, lagi besarlah pahalanya. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah para Nabi, kerana mereka lah orang yang paling banyak ujian, banyak susah hidup dia. Mana ada Nabi relax, senang hidup mereka kan. Kita nampak Nabi Sulaiman kaya raya, merintah, hidup susah juga. Maksudnya susah dia dan menerima ujian-ujian umat dia. Kemudian kata Nabi, setelah para Nabi adalah orang yang banyak menerima ujian. Orang yang banyak menerima ujian, orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Yang bukan di kalangan Nabi, yang banyak menerima ujian, itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tak bolehlah kita minta, ya Allah ujilah aku cepat-cepat, ya Allah. Ujilah aku, bagilah balak kat aku cepat-cepat, bagi kena corona. Jangan, na'udzubillah. Kita kena minta yang selamat, yang sejahtera, afiah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sedangkan Ibn Mas'ud berkata bahawa setiap hari malaikat berseru, wahai anak Adam, barang sedikit yang mencukupi anda adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi menyesatkan anda. Kita faham. Sementara seorang pernah bertanya kepada seorang yang bijak, apakah kekayaan anda? Dia menjawab, berhias dalam zahir, niat dalam batin, dan tidak mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang lain.
Apa yang ada dia pakai secantiknya yang ada, kerana itu nikmat Allah Ta'ala, menggunakan nikmat Allah tadi yang kita sebut fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat Allah guna. Yang niat dalam batin, angan-angan biar ada dalam angan, nak buat tu, nak buat pahala ni, pahala tu, benda yang baik, dan tidak mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang, itulah sifat qanaah. Telah diriwayatkan bahawa Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai anak Adam, kalau dunia menjadi milikmu seluruhnya, pasti kamu tidak memperoleh apapun selain makanan. Jika darinya aku memberi kamu makanan, jika darinya dunia itu aku memberi kamu makanan dan aku menjadikan penghisabannya untuk orang lain, berarti aku telah melakukan kebaikan padamu. Masya Allah. Jika darinya aku memberi kamu makanan, kamu dapat makan semua, aku jadikan hisapnya untuk orang lain, kamu dapat makan. Tapi hisap di akhirat nanti, kerana harta banyak kan, kita akan dihisap dari mana dapat, ke mana belanja. Bab harta dua persoalan. Jadi beban hisap ni cukup benda yang sangat beban. Bayangkan kita kalau audit datang nak cek kita punya akaun, dia punya soalan, geram kan. Ni 1 sen ni dari mana dapat? Tu dia kan. Kalau ke mana pergi 1 sen tak cukup ni. Susah hati kita. Hisab Allah Ta'ala lagilah sangat detail, sangat membebankan kalau dikena hisab. Lepas tu Nabi suruh minta, insya-Allah hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah-mudah. Hisab mudah macam mana? Dan kata Nabi, semua orang akan melalui hisab. Ya Rasulullah, macam mana orang yang masuk syurga tanpa hisab? Nabi kata, orang yang masuk syurga tanpa hisab pun dia kena hisab, tapi hisab yang mudah. Macam mana hisab mudah? Engkau pahala ada 1 juta, dosa ada 1000, aku maafkan, okey selesai, cukup. Bentangkan cukup, tak payah nak tanya banyak. Dan hisab yang dipermudahkan. Itulah orang yang masuk syurga. Seolah kita guna istilah masuk syurga tanpa hisab yang sulit-sulit, yang nak tanya 1 sen dari mana, masuk ke mana, pergi belanja ke mana kan. Bayangkan kalau nak tanya 1 sen, satu-satu nafas kita keluar masuk, satu-satu pergerakan jari kita nak tanya, ya Allah, tu baru 1 orang. Hidup dia kalaulah 40 tahun pun nak hisap benda macam tu, nak tunggu queue kita yang keberapa. Kita yang berapa trilion kita. Nak tunggu queue ni 40, yang orang pertama umur 40 tahun tak selesai lagi. Orang kedua 1000 tahun tak selesai lagi. Nak tunggu kita punya queue seorang. Hisab, Allah mahasibna hisaban yasira. Ya Allah, permudahkanlah hisab kami dengan hisab yang mudah-mudah. Allah, jadi hisab engkau ni aku letak ke orang lain. Nak habab dunia bukan engkau punya. Engkau dapat makan ni, aku tak payah hisap banyak dah. Dah makan je, tak ada harta lain. Mati kau tak ada harta lain. Kau guna harta makan je. Ada pakaian yang melekat kat badan kau tu je. Nak hisap apa lagi? Selesai. Lepas tu dikatakan orang miskin yang masuk syurga dengan orang kaya yang masuk syurga. Maksudnya orang miskin yang last masuk syurga dengan orang kaya yang paling awal masuk syurga, jaraknya 500 tahun akhirat. Dan satu riwayat, orang miskin yang paling last masuk syurga dengan orang kaya yang paling awal masuk syurga, jaraknya 500 tahun. Malah di kalangan para nabi pun, orang yang nabi paling last masuk ke dalam syurga adalah Nabi Sulaiman AS. Dia nabi, tak kena hisap lah, tak kena azab sama sekali. Itu pun yang paling last masuk dalam syurga, dibanding nabi-nabi yang lain yang miskin, yang kehidupan mereka qanaah, sederhana. Allah Akbar. Wahai anak Adam, kalau dunia menjadi milikmu seluruhnya, pasti kamu tidak memperoleh apapun selain makanan. Kalau dunia ni nama engkau semua, tanah tu engkau nama, emas tu engkau punya, lombong ni engkau punya nama, yang jadi harta engkau yang kau makan je lah. Hal lain semua engkau mati pergi mana? Masuk perut dah? Tak masuk perut. Semua pindah nama orang tu, pindah nama orang ni, bukan kau punya. Jadi jika darinya aku beri makanan, dah kau dapat makan, aku menjadikan hisap, bab hisap harta orang lain, kau nak tak?
maka kau dapat. Tapi hisap harta punya tu hak orang lain, bukan aku beban atas engkau. Seronoklah. Berarti aku telah melakukan kebaikan. Aku sayang aku buat macam tu. Aku sayang engkau, aku bagi cukup-cukup je untuk kau. Supaya hisap di akhirat nanti kau tak terbeban. Kan? Kau tak terbeban dengan soal dari mana harta masuk, dari mana belanja ke mana dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita kalau boleh semua nak taruh nama kita. Kalau boleh nak rebut kita punya, masuk kubur selai kain tu je. 2 helai 3 helai lah. Kaya pun 3 helai kain. Kan? Kain putih tu je masuk. Batu emas, perak, harta permata yang ada batu nisan 2 biji je. Tak ada yang lain lah masuk kubur kita. Batu nisan tu je. Tanah tu juga. Kan? Jadi ini hakikat yang kita lupa. Sebab kita tertipu dengan kehidupan dunia yang dimomokkan dengan perlu kita cari kekayaan, perlu kita berebut dengan orang lain dan sebagainya. Maka itulah yang membahayakan kehidupan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sekadar itu, masya-Allah. Ada soalan apa? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dengan sifat qanaah cara kehidupan kita sekadar yang kita mampu, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waqtina bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika ya rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatika al-wasi'ah. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna ya akramal akramin. Rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.